Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pendengar IKIM yang dihormati, Alhamdulillah, alhamdulillah kita telah pun sekali lagi dapat melangkah untuk tahun baru pada 2013. Maknanya Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk dalam berusaha menyediakan segala bentuk bekalan dalam menuju ke akhirat. Dan bekalan yang paling besar ialah perkara solat. Dan solat ini kita tahu bahawa suatu perkara yang tak dapat tidak kalau diumpamakan seperti kepala, diumpamakan seperti tiang, dan berbagai-bagai perumpamaan yang meletakkan solat di tempat yang paling tinggi. Kita kena melakukan solat dalam apa keadaan. Walaupun keadaan-keadaan itu agak sukar, susah. Kita dalam pelayaran, kita dalam penerbangan, kita dalam hutan. Contoh, satu orang sedang dia solat dalam hutan, tiba-tiba seekor singa, harimau menuju ke arah dia, nak terkam dia. Dia sedang solat, maka dia kena teruskan solat. Tapi bukan terus solat di situ. Maknanya dia carilah tempat menyelamatkan. Mungkin dia terpaksa panjat pokok, dia panjatlah pokok, panjat naik atas pokok sana dan teruskan solat dia. Rokok, sujud dan sebagainya sekadar yang dia mampu, dan nanti dia qada balik. Bermakna di sana harimau, di sana singa. Bukan bermakna dia kena lari. Kalau lari tak dapat nak lepas, melainkan kena panjat pokok, panjat. Tapi solat dia terus, tak batal. Jadi bermakna kepentingan solat ini suatu yang tak dapat tidak. Jadi bila kita masuk tahun baru, antara usaha kita ialah kita nak memperelokkan, kita nak mempercantikkan persembahan kita. Kerana kita ni perlu sentiasa mengingatkan di setiap kita bahawa kita datang ke dunia adalah atas dasar sebagai hamba Allah. Dan tugas hamba ni patuh dan taat. Apa yang kita diarahkan, dan arahan Allah mudah. Allah tak memaksa kita kepada sesuatu yang luar daripada kemampuan kita. Dia hanya perintahkan kita solat. Dan solat pula bukan setiap waktu, 5 waktu sahaja. 24 jam kalau kita tolak untuk 5 waktu ni, habis-habis sangat pun 2 jam. Itu pun dah lama dah. Maknanya begitu sekali mudah perintah Allah, maka kita perelokkan, insyaAllah. Saya terima kasih Ustaz. Itu tadi berapa kita perlu mementingkan ibadah kepada Allah SWT walau apa saja situasi, dan mengizinkan untuk bersama dengan pendengar kembali pada waktu ni untuk bersama dengan anda, Al-Fazil Ustaz Fazli Al-Yamani, untuk menjawab persoalan ataupun kemusykilan. Yang pentingnya sebelum kita ke udara, bila dah pun dapat talian, pastikan anda jauh ataupun tutup radio supaya memudahkan interaksi dan tak mengganggu komunikasi, insyaAllah. Kita akan bersama dengan pemanggil yang pertama. Mesti talian kita waktu ni 0362051500. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di talian? Saya Haji Zain dari Johor. Tuan Haji bersama dengan Ustaz, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah yang mulia Ustaz. Ya, saya nak bertanya. Ya. Adakah ini artinya kalau kita lepas sembahyang ke atau bila-bila, kita baca salawat 10 kali dengan niat untuk tetapkan iman, selamat dunia dan akhirat. Kemudian baca lagi 10 kali untuk anak yang satu kan, dengan niat selamat, bahagia dunia akhirat, tetap iman. Dan seterusnya begitu-begitu kan? Ya. Adakah betul keadaan tu? Kemudian yang kedua, dalam tahiyat akhir sebelum ya muqallibal qulub tu ada doa apa ya? Sebut nama Allah, antal muqaddimu wa antal muakhir. Saya tolong jelaskan maknanya Ustaz. Saya itu saja Tuan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Soalan mengenai dengan selawat kepada Nabi yang kita buat selepas solat dengan niat-niat tertentu. Amalan-amalan ini tidaklah menyalahi dan tidak bertentangan. Maknanya kita boleh membaca sebanyak mana. Kalau tadi disebut 10, mungkin satu orang sebut 20, 100, berkali pun boleh. Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam kita disuruh berselawat.
Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyara. Siapa selawat kepada saya sekali, Allah akan selawat kepadanya. Mana Allah akan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali. Jadi kita boleh berselawat dengan niat untuk kesihatan, untuk apa kebaikan dunia dan akhirat, termasuk anak-anak dan sebagainya. Jadi amalan itu tidak bertentangan, bahkan dituntut, disuruh kita lakukan tak kira bila masa maupun selepas solat. Dan ada pun soalan kedua mengenai dengan baca yang kita baca, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, kemudian antal muqaddimu wa antal muakhiru. Makna al-muqaddim ni engkau yang lebih awal. Jadi Allah SWT di antara sifat dia ialah sifat yang dia tidak ada mula. Kalau kita kata wujud qidam dalam sifat 20 yang kita belajar, dia tidak ada mula. Makna sebelum Allah siapa? Tidak ada yang sebelum, yang ada hanya Allah. Antal muakhiru, engkaulah yang paling akhir. Maknanya sifat 20 yang kita baca itu ialah al-baqa, iaitu kekal. Selepas Allah siapa? Tak ada yang ada. Yang ada hanyalah Allah. Mana Allah tidak ada mula, Allah tidak ada akhir. Itulah satu akidah, satu pegangan yang perlu ada dalam diri kita. Jangan sampai ketika mana ada orang pernah ditanya siapa sebelum Allah, maka dia kata saya tak tahu. Siapa selepas Allah? Dia kata wallahu alam. Maka itu jawapan yang boleh menjejaskan pendirian iman kita. Kerana kita mesti yakin sepenuhnya ini wajib, benda yang tak boleh ditolak oleh akal dalam akidah kita, iaitu mengatakan bahawa tidak ada mula bagi Allah, tidak ada sudah bagi Allah. Itulah yang kita sembah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan. Kembali untuk bersama dengan pendengar kita pada waktu ini. Pendengar kedua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya pada talian. Puan Zahra. Puan Zahra, sila bersama dengan Ustaz, silakan. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni macam kita musafir, kita semayang buat sembahyang jamak. Perlukah kita buat qabliyah dengan ba'diyah tu Ustaz? Okay. Lagi satu, kalau kita semayang berimam, imam tu kita rasa bacaan tu kurang, tu macam mana kita dalam jemaah kita. Itu je saya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah, masalah musafir. Bila kita melakukan safar, dalam safar ni ada dua perkara. Satu, dipanggil kita boleh qasarkan solat. Yang kedua, kita boleh jamakkan solat. Jadi dalam qasar satu benda lain, jamak satu perkara lain. Dalam masa yang sama, solat-solat sunat masih juga mendapat tempat. Seperti contoh, kita kata di sana ada sunat muakkad 10 rakaat. Selepas maghrib 2, selepas isyak 2, sebelum dan selepas zuhur 2, dan juga sebelum subuh 2. Solat-solat ini perlu kita lakukan walaupun kita dalam keadaan musafir. Sebagai contoh, kalau kita nak buat zuhur katakan dengan asar, jamak takdim. Macam mana kita nak mula solat? Kita mempunyai masa yang cukup. Kita nak tunggu flight atau tunggu kereta api ke bas, masa ada. Kita tak terkejar-kejar. Kita isi dengan solat. Kita buat 2 rakaat qabliyah zuhur. Kemudian kita solat fardu zuhur 2 rakaat. Kemudian diikuti dengan solat fardu asar 2 rakaat. Kemudian kita buat ba'diyah zuhur. Dan seterusnya sunat asar. Ini kalau zuhur asar. Kalau maghrib isyak pula, kita buat qabliyah maghrib, fardu maghrib 3, fardu isyak 2, kerana maghrib dengan isyak tak boleh dipisahkan, fardu isyak 2, kemudian ba'diyah maghrib, kemudian qabliyah isyak, ba'diyah isyak. Jadi ini adalah solat sunat yang kita dikendaki melakukannya. Maknanya bukan kita berhenti pada solat fardu, tapi solat sunat pun kita lakukan. Adapun perkara yang kedua mengenai dengan imam. Imam ni kalau kita dapati imam yang bacaan tak berapa nak betul. Jadi pertama sekali kita tengok kita pun apa kurang dengan imam. Kadang-kadang setengahnya makmum ni lebih kurang sama je. Tak ada lebih pun. Jadi kalau kita kata imam tak betul, tanya kat mana imam tak betul? Dia kata banyak orang kata tak betul, banyak orang kata dia pun tak tahu kat mana tak betulnya. Jadi kita ikutlah. Selagi bacaan Fatihah dia betul, insya-Allah, walaupun surah dia ada masalah, tetapi kita boleh ikut kalau Fatihah dia betul. Sekadar mana kita belajar dan kita tahu. Melainkanlah kita dapati amat cedera bacaan imam, cacat sangat.
jauh sangat, lari daripada makhraj-makhraj yang sepatutnya, maka di situ bolehlah kita mengelak untuk tidak ikut imam tadi, insya-Allah. InsyaAllah semoga soalan pada Puan Zahra tadi dijawab InsyaAllah, untuk maklumat juga kita bersama pada waktu ini. Dan kepada pendengar, kita kembali untuk pesanan ringkas yang dikirimkan. Kali ini merujuk kepada soalan oleh Nurul Iman. Soalannya Ustaz, antara solat di atas kerusi atau duduk di atas lantai, mana yang lebih afdal, khususnya bagi orang yang mampu berdiri tapi tak mampu untuk bangun duduk, katanya. Silakan Ustaz. Baik. Solat kita tengok hari ini memang satu suasana di mana masjid-masjid telah menyediakan kursi-kursi kepada orang-orang yang uzur. Cuma kadang-kadang kita nak nasihatkan orang yang uzur ni, dia boleh tarik jalan, bawa kursi, berjalan boleh, berdiri boleh, tapi bila datang time solat dia langsung duduk. Itu yang silapnya. Kalau katakan keuzuran dia tadi memanglah dia tak boleh berdiri lama, dia hanya boleh seketika berdiri, dah goyang dah lutut, nak kena terus duduk, maka duduk, tak ada masalah. Cuma afdalnya kita kata duduk di bawah daripada atas kursi. Kalau dia duduk atas kursi, dia boleh rokok, boleh sujud, itu elok. Kerana ada orang dia boleh rokok dan dia boleh sujud. Yang dia tak boleh ialah duduk antara dua sujud dan tahiyat akhir. Maka dia patah balik duduk atas kursi dengan rokok dan sujud yang sempurna. Jadi tengok kemampuan. Kalaulah kemampuan dia rokok saja, sujud memang tak boleh lah. Kalau turun sujud, alamat dia akan tumbang. Mungkin dia tak boleh bangun lagi dah. Kan kekuatan dia sudah meleset, dah habis dah. Maka dia buat apa yang mampu, tak ada masalah. Allah SWT bukan nak memaksa kita ke tahap mana luar kemampuan kita, disuruh juga tidak, tapi kita gunalah sebaik-baiknya. Kerana berdiri dalam solat yang fardu adalah wajib, rukun, jangan dibuat mudah. Kita boleh berdiri, maka berdiri. Kalau dah rasa tak boleh sangat, duduk sekejap. Bila dah duduk lama, kemudian rasa ada kemampuan berdiri semula, berdiri semula. Sehingga berdiri ni kadang-kadang kalau kita terpaksa berpandukan kepada tongkat ke, tali ke, tiang ke, ataupun seorang yang perlu bantu kita, ini semua kita kena guna untuk kita berdiri dalam solat. Jangan dipermudahkan, tak boleh berdiri sikit dah terus duduk, maka itu adalah sesuatu yang merugikan. Terima kasih Ustaz, semoga jelas, insyaAllah. Dan balik kepada pesan ringkas Intan Anira, merujuk kepada persoalan cara sebenar solat witir. Katanya, jika selepas isyak saya buat witir 1 rakaat dan terjaga untuk bertahajud, adakah saya perlu melakukan witir sekali lagi? Dan berapa rakaatkah witir yang harus saya lakukan selepas bertahajud? Silakan Ustaz. Taib, kalau dah kita buat witir lepas isyak, kita buat solat sunat ba'diyah isyak dan buat witir 1 rakaat. Bila kita tidur, kita bangun tahajud, maka kita boleh sambung lagi witir kita. Buat lagi 2. Kalau witir ni sepanjangnya ialah 11. Kita dah buat 1, tinggal lagi 10. Buatlah 2, cukup 10, itu witir. Ataupun kita dah buat 3, maka tinggal lagi 8. Bangun kita buat 2, maka cukupkan 8 dia, itu witir. Cuma tak perlu kita nak ulang yang 1 rakaat itu. Kalau yang dah buat 1 itu tak perlu kita ulang. La witrani fil lail, tak ada 2 witir, 1 saja. Cuma kita tambah, cukupkan jumlah asal iaitu 11. Kita boleh buat 9, kita boleh buat 7, 5, 3 ataupun 1 tadi saja. Itulah witir. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Dan kita kembali untuk bersama pendengar kita yang sedang mendai waktu ini. InsyaAllah kita bersama pendengar kita. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, silakan siapa di talian? Zulkifli. Cik Zul bersama dengan Ustaz, silakan. Okey, nak bertanya pasal sembahyang pagi ni lah, sembahyang duha Ustaz. Ya, saya. Okey, sembahyang duha sepatutnya dia sekurang-kurangnya 12 rakaat. Ya. Okey, 4 kali salam lah. Okey, kalau katakan kita maksud 4 kali salam tu, tiap-tiap kali salam tu kena berdoa ke macam mana Ustaz? Ini satu soalan. Dan satu soalan lagi, sembahyang duha ni boleh tak kita berselang sini dengan hajat, lepas tu sembahyang dengan taubat? Itu saja. Itu saja Cik Zul. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Baik, mengenai dengan solat duha, kita kata sekurang-kurang duha ialah 2 rakaat, sesempurna duha ialah
Kalau sepanjang-panjang duha ialah 12 rakaat dan seafdal duha ialah 8 rakaat. Dan kalau kita boleh buat duha ini dalam bentuk 2 salam, 2 rakaat, mana 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, itu adalah lebih baik daripada kita buat 4 rakaat 1 salam. Kedua-duanya sah. Kalau kita buat 2 rakaat bagi salam, cukupkan 8, itu sah. Atau 2 rakaat 4 rakaat bagi salam pun sah, 8 rakaat 1 salam pun sah, tak ada masalah. Nak buat 12 boleh, tapi afdalnya ialah 8, kerana menjadi satu kelaziman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat duha 8 rakaat. Ini ibadat baginda yang dikatakan 8 rakaat solat duha. Jadi kalau kita buat 8 itu lebih afdal berbanding walaupun 12 itu kita kata lebih banyak rakaat dia, tetapi kerana keiltizamnya baginda dalam ibadat 8 itu menjadikan lebih baik daripada 12 tadi. Dan kalau kita buat, saya syorkan buatlah 2 dengan setiap kali 2 rakaat bagi salam, itu afdal. Dan boleh diselangi dalam solat duha ini. Kita boleh masuk solat hajat, solat taubat, boleh, tak ada masalah. Cuma seeloknya kita sempurnakan duha 8 rakaat dengan 2 salam, itu yang terbaik. Kerana dalam tu juga dia akan kita dapat taubat kita pada Allah, dalam tu juga kita dapat hajat kita pada Allah dan sebagainya. Yang penting kita lakukan duha setiap hari kalau boleh, sebagai suatu yang kita lazimi setiap hari awal siang kita, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Mungkin dapat kita naikkan seorang lagi respon kita ataupun soalan dari Facebook Nur Izzuddin. Soalannya, adakah perlu solat qada sekiranya kita solat jamak khasar secara duduk di dalam kapal terbang dengan wuduk, tak menghadap kiblat ketika takbir? Silakan Ustaz. Bila kita dalam perjalanan, kita kata solat ini ada dia punya peraturan, ada rukun, ada syarat. Maka kalau kita tak dapat melakukan seperti mana yang dituntut, maka solat kita itu dinamakan sebagai hormat waktu. Walaupun kita tak sebut saja aku solat zuhur hormat waktu, kita sebut zuhur, sebut asar, fardu zuhur, qasar ke jamak ke, tapi automatik dia dikira sebagai penghormatan kita kepada waktu itu. Waktu masuk, mana mungkin waktu masuk dan berlalu tanpa melakukan solat. Jadi kalau tak sempurna di qiyamnya, rokoknya, sujudnya, kita atas flight ekonomi kelas, jadi segala-galanya tak dapat kita nak buat dengan sempurna. Kita buat jamak, tetapi bila kita sampai ke tempat tuju, kalau waktu ada kita ulang semula, kalau waktu dah habis kita qada solat. Yang penting kena ulang semula solat tadi bila kita sampai ke tempat tuju kita. Ya, jadi apa yang kita telah buat maka dinamakan sebagai penghormatan kepada waktu dan kena qada semula untuk kita lengkapkan tuntutan Allah ke atas kita dalam kesempurnaan solat. Terima kasih Ustaz. Pun untuk pendengar, kita akan berhenti rehat sekejap saja. InsyaAllah bakal kembali bersama dengan bagi Ustaz sejeru selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tahsinul Ibadah di IKIM FM, pilihan utama anda. Jika ketenangan yang dicari, pertama baca Quran dan maknanya, yang kedua solat malam dirikanlah, yang ketiga jika pasangan hidup yang dicari, carilah pasangan hidup betul-betul, oh kawan, bahagia berseri, rumah tangga jika akan harmoni, panduan hidup yang dicari, bersihkanlah dirimu, hiduplah dengan berpandukan. Carilah di IKIM FM, pilihan utama anda. Walau apa sahaja yang sedang anda lakukan, sibuk dengan tugasan, mungkin ada kemampuan untuk mendengar kita mesti frekuensi kita di 91.5. Terima kasih diucapkan atas kesetiaan, dan juga sudah tentunya kembali untuk Tahsinul Ibadah, masih lagi setia menemani yang bagi Ustaz Fazli Al-Yamani, juga untuk menunggu respon daripada pendengar kiranya ada kemuskilan yang dapat kita rungkaikan
pada saat waktu ini, insyaAllah melalui talian Facebook dan juga pesanan ringkas, dan mungkin dapat kita akan bersama pemanggil kita yang berikutnya waktu ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Penuh Sakni. Penuh bersama dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya, kalau kita nak qada sembahyang subuh kan dalam waktu duha, kita pernah baca qunut tak Ustaz? Lepas tu dah tentang solat jamak asar, kata kita nak buat sembahyang zuhur dan asar dalam waktu zuhur. Bagaimana cara mudah kalau kita nak niat sembahyang tu Ustaz? Kadang macam panjang sikit kan, kita nak ambil yang mudah tu macam mana Ustaz? Minta penjelasan Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih soalan pada Puan Nur. Silakan Ustaz. Masalah kita bila qada solat, qada solat subuh di waktu zuhur. Jadi beberapa perkara yang perlu kita faham. Pertamanya, solat subuh ini adalah jenis solat yang kita baca nyaring. Tapi bila kita qada di waktu siang, maka bacaannya hendaklah diperlahankan. Dia tak baca senyaring mana kita baca pada waktu subuh. Yang kedua, mengenai dengan qunut. Kalaulah pada solat subuh kita ada qunut, bila kita qada pada waktu zuhur, qunut juga tetap menjadi sunat. Kita sunat melakukan qunut. Dan qunut ni kita tahulah, dia sebenarnya satu pengisian dalamnya ialah doa dan puji-pujian. Mungkin kalau kita angkat tangan, orang akan tengok, baru subuh ke? Di subuh apa ni? Jadi mungkin satu orang dia baca qunut dengan tak angkat tangan, maka tak ada masalah. Angkat tangan atau tidak, itu benda bukanlah menjadi penting. Dia hanyalah sebagai satu sunat. Yang pentingnya kita baca qunut. Apa qunut pun boleh. Kita boleh baca apa saja doa, dan yang seeloknya doa yang selalu kita bacalah Allahumma hadini fi man hadait. Maka itu kita baca dalam solat qunut kita, dalam solat subuh qada kita pada waktu zuhur. Adapun mengenai dengan jamak, kita nak jamak zuhur dengan asar, kita kan kala susah kita nak sebut terlampau panjang, usalli fardadz zuhri qasran wa jam'an bil asri. Jadi kadang-kadang nak jamak tu sebut agak susah. Jadi itu lafaz dalam bahasa Arab. Yang penting hadir kehadirannya di hati kita dalam apa yang kita faham dalam bahasa kita. Sahaja ke solat fardu zuhur, qasar dan jamak takdim kerana Allah, itu pun dah cukup. Sahaja aku solat fardu zuhur, qasar dan jamak takdim kerana Allah, itu untuk zuhur. Asar pun macam tu juga. Sahaja aku solat fardu asar, qasar, jamak takdim kerana Allah, maka itu boleh. Sebenarnya tidaklah menyukarkan sampai menyulitkan. Untuk kita mudah, kita berikan sikit masa, kelapangan fikiran kita, tenangkan seketika, barulah kita angkat takbir. Jangan buat dalam keadaan kita gopoh, kita nak kelang kabut. Maka mungkin kadang-kala terganggu fikiran kita untuk menghadir. Dan jangan menjadi satu tabiat orang yang suka bertakbir berkali-kali. Allah, Allah, Allah. Itu satu tabiat yang tidak sihat. Wallahualam. Saya terima kasih Ustaz. Dan meraihkan kembali rakan Facebook kita, Encik Muhammad Najib. Soalannya Ustaz, bagaimanakah kedudukan solat seseorang yang solat jemaah, tapi selepas selesai saja solat baru sedar ada najis, kalau contohnya macam tahi cicak di kakinya, dan bagaimana pula kalau solat itu solat Jumaat, dan kalau najis itu kering juga bagaimana? Silakan Ustaz. Taib. Kita bila melakukan solat, antara syarat penting solat ialah kebersihan daripada najis. Kadang-kadang kita dalam keadaan tak dapat memberikan tumpuan betul-betul, selepas solat baru kita tahu kaki kita ada najis. Kebetulan pula di sana tak ada siapa pun tegur. Lepas solat tengok ada najis. Dan najis tu najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan tak ada hal. Sebagai contoh tahi cicak yang kering, itu dimaafkan. Atau kalau pergi Mekah sana tahi burung merpati yang kering, kena pada kaki, itu dimaafkan. Tapi kalau najis yang tidak dimaafkan, selepas solat kita tengok ada najis, kita basuh kaki kita, buang najis tadi, basuh, wuduk kita tak ada cedera, cuma solat kita tak sempurna, kita basuh dan kita ulangi solat. Soalannya kalau solat tu solat Jumaat, kalau kita solat Jumaat, maka macam mana nak ulang? Tentu kita tak boleh nak ulang Jumaat. Maka jawapan ni kita ulang zuhur kita. Kita basuh kaki, kemudian kita ulang solat zuhur kita. Itu dia punya kedudukan dia. Bukan Jumaat tapi zuhur.
Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Kembali untuk bersama dengan pendengar kita mungkin mesti talian waktu ni, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Siapa di talian? Zaki dari Bangi. Encik Zaki bersama dengan Ustaz, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak tanya, bolehkah saya buat tahajud selepas waktu imsak, maknanya sebelum subuh? Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Tahajud sebelum imsak. Kita kata bahawa waktu tahajud ini bermula dengan solat isyak dan tidur. Lepas isyak dan tidur, maka bermulalah waktu tahajud. Sampai bila? Sampai sebelum masuknya waktu subuh, iaitu dengan terbit fajar. Jadi kalau waktu imsak tadi adalah waktu dikira sebelum subuh. Imsak ni dia sebelum subuh, 10 minit sebelum subuh. Maka kalau satu orang jaga agak lewat dan dia segera mengambil wuduk dan buat solat sunat sebelum imsak, mana sebelum subuh, dalam waktu imsak sebelum subuh, maka solat sunat tahajud itu dikira sah, boleh, tidak ada masalah, hukumnya sah. Kerana kita masih lagi dikirakan waktunya masih waktu, iaitu waktu malam. Kerana waktu subuh bermula selepas imsak. Cukup imsak, maka 10 minit akan masuklah waktu subuh, iaitu dipanggil terbit fajar. Ada setengah negara atau setengah mazhab dia akan sebut solat fajar. Setengah negara dia akan sebut solat subuh. Jadi kita di Malaysia kita panggil solat subuh. Maka solat subuh ni ialah dengan terbitnya fajar. Maka di sana kalau solat dilakukan sebelum terbitnya fajar, maka masih lagi dalam kategori solat sunat tahajud. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Dan meraihkan pendengar kita mesti Facebook kembali. Encik Zul Azri, soalannya tanya tentang hukum menyapu muka selepas solat. Adakah ini sunnah? Dan adakah ada bacaan tertentu semasa menyapu muka, Ustaz? Silakan. Taib, kita memberi salam kanan dan kiri. Assalamualaikum kanan, Assalamualaikum kiri. Dan kemudian kita sapu muka. Hukum sapu muka ni adalah sunat. Suatu yang disunatkan. Dan tidak ada satu-satu doa yang tetap. Apa doa pun kita boleh baca. Dengan apa yang hari ini kita tengok, amalan-amalan masyarakat kita daripada ulama-ulama kita, maka kita boleh baca apa doa pun, tidak ada masalah. Bahkan berdoa selepas solat itu adalah suatu yang amat besar maknanya. Jadi kita bagi salam kanan selesai solat kita, sunat kiri, kemudian kita sapu muka kita. Itu adalah sunat. Ya, saya. Dan kembali untuk menaikkan pendengar kita, Facebook Sari Asri, soalannya, bermusafir tapi melakukan jamak takdim Zuhur dan Asar. Masalahnya bila saya dah sampai rumah sebelum Asar, macam mana? Sama ada saya nak solat Asar lagi ataupun bagaimana, Ustaz? Kalau kita musafir, sebagai contohlah, satu orang bertolak balik daripada utara, dia duduk di Kuala Lumpur. Dia balik daripada utara, bila sampai dekat sebelum Rawang sana katakan, di Sungai Buloh ke, di Serendah ke, maka dia berhenti waktu tu waktu Zuhur. Maka dia buat jamak takdim Zuhur dan Asar. Selesai dia pun balik masuk ke Kuala Lumpur. Macam saya duduk di Kampung Baru, maka saya balik ke Kampung Baru. Disebabkan mungkin hari itu rezeki saya jalan tak jam, dalam setengah jam saja saya dah sampai. Maka mungkin waktu itu jam pukul 3 petang. Jadi 3 petang saya dah boleh rehat. Sampai Asar nanti saya tak perlu nak mengulangi solat. Sampai Maghrib, dan Maghrib nanti barulah saya solat semula. Jadi bermakna Zuhur dan Asar saya tadi telah dilakukan secara sah semasa saya musafir. Tak perlu saya mengulangi solat. Terima kasih Ustaz. Semoga jelas dan diberi pencerahan khususnya untuk panduan kita bersama, ya. Dan kembali untuk bersama dengan pendengar 0362051500. Assalamualaikum. Siapa di talian? Hello, silakan. Siapa di talian? Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Cik Muhammad, ya. Ya. Muhammad, silakan. Saya nak tanya soalan ni berkaitan dengan solat sunat Zuhur. Jadi ada dituntut untuk buat 4 rakaat. Tapi kebanyakan masjid dan surau-surau, kadang-kadang kita tak sempat untuk semayang 4 rakaat.
2 rakaat Ustaz. Adakah mereka tak tahu atau macam mana Ustaz? Dan soalan saya yang kedua, berkaitan dengan doa. Dikatakan doa-doa masnun, doa-doa harian yang Nabi amalkan, kita tidak perlu mengangkat tangan. Tapi kebanyakan contoh macam selepas azan, mereka kebanyakan mengangkat tangan. So macam mana Ustaz? Minta pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Taib mengenai dengan sunat sebelum zuhur. Memang sebenarnya dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i di Malaysia, sunat, kalau kita tengok sunat sebelum zuhur ini adalah 4 rakaat. Dibuat secara 2 rakaat. 2 rakaat pertama dipanggil sunat muakkad, dan buat lagi 2 sunat ghairu muakkad. Dua-dua ni dituntut. Sunat muakkad dan sunat ghairu muakkad, 2 dan 2. Cuma memang di Malaysia ni kadang-kala ruang yang diberi oleh jemaah, oleh Bilal ataupun yang bertanggungjawab, ruang yang sikit. Dia bagi 10 minit atau 5 minit azan, buat 2 rakaat dah iqamat. Jadi imam menjadi satu amalan di mana-mana saja. Jadi kita macam mana buat, kita tak ada masalah sebenarnya. Kalau kita tak berkesempatan untuk buat sebelum solat fardu zuhur, kita buat 2 rakaat, kemudian solat fardu zuhur. Selepas fardu, kita boleh buat lagi 2 yang tadi, yang kita tinggal. Kerana selalunya, apa yang kita sebut di sini, kita kena faham. Ini suatu perkara penting. Solat sunat qabliyah masuknya dengan masuk waktu, berakhirnya dengan berakhir waktu. Solat sunat ba'diyah masuknya dengan solat fardu dan berakhirnya dengan berakhir waktu. Jadi kalau sunat zuhur tadi, dia dah masuk dengan masuk waktu, tapi disebabkan tak berkesempatan kita, selepas fardu zuhur kita boleh buat. Dia bukan dikatakan qadha, kerana masih lagi ada waktu, kita buat dah selepas zuhur. Tak ada masalah. Kita tak perlu nak marah Bilal ke, imam ke, tak ada siapa pun yang akan jadi mangsa kepada kita. Kita buat ikut ruang yang ada 2 rakaat, kemudian solat 4 rakaat, lepas tu kita buat 2 rakaat untuk qabliyah dia yang kedua, kemudian buat pula 2 ba'diyah dia, tambah lagi 2 ba'diyah ghairu muakkad dia, maka selesai solat kita, selesai. Tak ada siapa pun terancam nak bertengkar, bergaduh dan sebagainya. Kemudian masalah doa masnun. Doa-doa ni memang kita kata, kalau dalam solat, doa kita ialah tanpa kita angkat tangan. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Tak sunat kita angkat tangan, tak perlu kita angkat tangan. Tapi kalau di luar solat, maka doa ni disunatkan angkat tangan. Kalau angkat tangan pun tak ada masalah. Contohnya selepas daripada azan, maka kita akan baca doa, maka disunatkan angkat tangan dan hadapkan muka kita ke langit. Baca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin dan sebagainya doa dia. Dan doa-doa lain lagi, kita boleh angkat tangan. Doa ni, apa yang kita nak ialah dengan kita mengeluh, dengan kita bersungguh, dengan kita mengangkat tangan. Moga-moga ini adalah asbab kepada lebih kemakbulannya. Jadi kita angkat tangan tidak ada salah. Cuma dalam solat tak disunatkan tangan. Lepas solat, kadang-kadang kita tengok hari ini, bila khatib baca khutbah dan baca doa di penutup, ada orang tak angkat tangan. Tapi sebenarnya sunat angkat tangan. Kalau doa, kita angkatlah tangan kita. Itu adab kita dalam berdoa. Wallahu'alam. Terima kasih atas penjelasan Ustaz sebentar tadi. Dan kembali untuk persoalan berikutnya daripada Arifah Bahari. Hukum ketika kita solat di surau bersama dengan imam perempuan, kemudian tak lama lepas tu terdengar suara imam lelaki takbiratul ihram. Apa yang perlu kita lakukan? Nak teruskan solat bersama imam perempuan ataupun bagaimana? Baik, kalau katakan kita berada di tempat itu, masjidnya adalah masjid, katakanlah ada ruang untuk perempuan. Jadi jemaah perempuan, dia boleh buat bersendirian. Jemaah mereka dengan suara yang sederhana, tidaklah sampai kepada orang jauh tepi jalan pun dengar, maka dia boleh teruskan jemaah dia. Cuma kalau kita pergi ke masjid, dah tentulah tujuan kita nak ikut imam yang jemaah yang lebih besar. Di sana laki-laki dan lebih ramai, itu kita nak keberkatan dengan kita pergi ke masjid, maka kita ikut imam di depan.
Tapi kalau agak jauh dan kita mempunyai jumlah perempuan yang cukup dan ada di antara kita yang mempunyai kemampuan dan kelebihan untuk mengimami solat, maka tidak ada salah kalau perempuan yang mengimami solat kepada perempuan-perempuan yang ada. Hukum dia boleh, tidak ada masalah. Ya, saya terima kasih Ustaz. Dan kembali untuk bersama raikan kemusykilan dari seorang yang mungkin agak prihatin, Muhammad Rafizi. Katanya seringkali orang Islam pada hari ini tak menunaikan solat akibat terperangkap dalam kesesakan lalu lintas. Mungkin memohon penyelesaian terbaik untuk umat Islam melakukan solat dalam isu ini. Silakan Ustaz. Memang satu yang kita tak dugalah, terutama di bandar-bandar besar, kesesakan jalan raya. Kita balik pada waktu selepas asar. Jadi apa yang akan menjadi masalah maghrib kita? Kerana kesentukan masa maghrib yang mungkin kita akan sampai ke rumah waktu sudah isyak. Jadi dalam jam perangkap ini, macam mana kedudukan kita? Kita kata solat adalah suatu yang wajib. Apa yang terdaya? Kita umpamakan seorang yang sakit, apa yang dia boleh buat? Dia apa yang terdaya? Atau seorang yang terikat, tangan dia diikat, wal'ayazubillah, apa yang dia terdaya? Seorang yang terperangkap, apa saja yang terdaya ketika itu? Kerana solat ini syarat wajib dia 3 saja. Pertama, Islam, kita dah lepas syarat yang pertama. Yang kedua, baligh, kita pun dah lepas. Yang ketiga, akal. Selagi kita ada akal, selama itu kita kena solat, walaupun keadaan kita tidak memberikan kita ruang nak ambil wuduk, tak ada. Kita nak solat qiyam, rokok, sujud, semua tak ada. Apa yang terdaya kita buat. Kalau sekiranya datang ajal, ketika itu kita dipanggil untuk menyahut Allah, maka kita telah buat apa yang terdaya. Kalaulah waktu kita masih diberikan kita ruang panjang lagi hidup kita, kita balik dan kita qada semula. Jangan kita jadikan alasan terperangkap dalam kesesakan jalan raya, maka kita tak solat. Kenapa tak solat? Jalan jam lah. Maka dia kata kerana wuduk tak boleh, rokok tak boleh, sujud tak boleh. Sedangkan apa yang terdaya itu ada. Apa yang boleh dipanggil al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Maka apa yang terdaya dia kena buat. Kemudian dia sempurnakan balik pada selepas itu. Wallahualam. Saya untuk manfaat kita bersama, panduan untuk pendengar kiranya ada kemusykilan yang sama. Terima kasih Ustaz. Kembali untuk bersama dengan pendengar kita masih talian, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita bersama dengan siapa? Saya Nasitan dari Melaka. Saya Cik Nasitan. Boleh saya tanya Ustaz Ya, saya. Ustaz boleh tolong beritahu yang dia orang cakap kalau kita lepas mayang fardu 5 waktu, kita baca 20 kali Fatihah. Apa fadilah dia Ustaz? Terima kasih Cik Nasir. Okey, terima kasih. Saya tidak pasti secara khusus apa kelebihan membaca Fatihah 20 kali selepas solat. Itu saya tak dapat pasti. Tetapi saya rasa dia tidak kurang daripada kelebihan. Ada kelebihan dia. Kerana Al-Fatihah adalah ibu kepada segalanya. Dipanggil Ummul Quran. Al-Fatihah ini surah yang mempunyai berbagai-bagai nama. Dipanggil juga Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dipanggil dengan nama Al-Fatihah, Asy-Syafi'ah, Al-Kafiyah dan berbagai-bagai. Jadi kalau kita baca 20 kali ke 100 kali ke beberapa kalilah kita baca, sekali pun tetap ada kelebihan dia. Bacalah, tidak ada masalah. Kalau luar solat ni kita boleh baca banyak mana pun. Kadang-kala mungkin ada orang dia baru mendekati Islam, baru masuk Islam dan dia baru belajar mempelajari Al-Quran, maka ayat pertama atau surah pertama Fatihah, itu yang dia tahu baca, maka dia ulang selepas solat, dibaca banyak kali, maka hukum dia tidak ada masalah dan ada kelebihan yang tak kurangnya, banyak kelebihan. Bacalah, insya-Allah. Mungkin juga panduan yang telah diberikan oleh bagi Ustaz untuk Cik Nasir dan juga pendengar yang lain, insya-Allah. Dan kembali untuk kemusykilan berikutnya, Cik Nanang Bara katanya solat tahajud dilakukan selepas kita bangun daripada tidur, seperti yang didengar daripada kebanyakan orang. Tapi kadang-kadang saya tidur lewat, tak sempat untuk tidur walaupun beberapa minit. Jadi macam mana tu Ustaz untuk solat tahajud? Solat tahajud ialah ibadat yang dibuat selepas tidur. Kalau kita buat sebelum tidur, kita buat kerja malam, apalah kerja-kerja tugasan kita yang tak selesai siang, kita habiskan malam sampai larut malam, kemudian keadaan masih belum ngantuk, kita buat solat-solat kita. Maka solat itu dipanggil sebagai qiyamul lail.
tak dipanggil sebagai tahajud, dipanggil qiyamul lail. Buatlah, tak ada masalah, berapa rakaat pun boleh buat. Cuma afdalnya tahajud, kerana bila kita dah tidur, kita bangun, dia lebih keselesaan, lebih kesegaran kita berbanding dengan tak tidur tadi. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Kembali untuk bersama dengan pendengar, insya-Allah. Assalamualaikum. Silakan, siapa di talian? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita bersama dengan siapa? Saya Puan Ana daripada Terengganu. Puan Ana bersama dengan Ustaz, silakan. Kesanan saya, contoh kalau beriman dengan suami tapi suami hanya tahu baca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah pun macam tak pastilah macam betul-betul ke tak. Macam mana boleh ke berimankan suami macam tu? Terima kasih Puan Ana. Assalamualaikum. Baik, kalau kita katakan solat berjemaah, imam boleh baca Fatihah saja. Dan dia juga bukan kata Fatihah, dia kena pandai tasyahud akhir, dan dia tahu baca selawat kepada Nabi tahiyat akhir dan salam, maka dah cukup untuk dia mengimami solat. Kalaulah isteri ikut imam yang macam ini, maka boleh, tak ada masalah. Cuma afdalnya kita kata sebagai isteri, kita suruhlah suami kita pergi ke masjid untuk mendengar solat yang lebih sempurna. Kerana kita hari ini, kalau kita lihat, tak ada benda yang kita nak benda tu tak sempurna. Kalau apa pun segala yang sempurna, masakan dah sempurna, baru kita beli makan. Pakaian yang dah sempurna jahit, baru kita beli pakai. Kereta yang sempurna diperbaiki, baru kita beli dan kita guna. Mana benda sempurna. Benda tak sempurna ni kita rasa janggal, tak sempurna. Macam itulah solat. Jadi kalau suami kita tak sempurna, kita gesa dia untuk pergi masjid, mempelajari lebih jauh dan lebih dalam untuk dia memperbetulkan solat dia. Tapi daripada soalan awal, segi sah, hukum dia sah. Kalaupun suami hanya tahu sekadar Fatihah sahaja, boleh, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Dan kembali untuk uraikan pesanan ataupun kiriman kemusykilan Cik Farahin. Kali ini berkaitan dengan aurat Ustaz. Hukum aurat muslimah dengan non-muslim, perempuan yang tinggal lama menetap dengan kita, contohnya kalau berada di kolej kediaman, universiti dan sebagainya. Silakan Ustaz. Kalau kita lihat antara muslimah dengan sahabat kita yang bukan Islam tadi, sebenarnya kehormatan Islam ni jauh lebih cantik, lebih terserlah berbanding kepada yang bukan Islam. Kita disuruh menutupi aurat kita, kerana aurat ni sesuatu yang sempurna. Bila kita tutup, maka banyaklah kelebihan-kelebihan dia. Kerana dia akan menyelamatkan seorang daripada fitnah-fitnah. Jadi kalau kita dengan perempuan, kalau ikut asalnya, perempuan dengan perempuan ni sama juga aurat dia. Kalau laki-laki dengan laki-laki, iaitu pusat lutut. Segi asal dia macam tu. Laki-laki pusat lutut. Tapi kita tak ada tengok orang lelaki datang kerja pakai seluar tutup pusat sampai lutut. Dia tentu dia akan pakai baju, dia pakai yang sempurna. Ataupun tak ada orang kita tengok dia pergi masjid sekali per imam pakai kain tutup pusat lutut saja. Maka tak sempurna, tak ada. Semua nakkan kesempurnaan. Jadi kesempurnaan kita antara kita perempuan dengan perempuan ini, kalau kita asal pusat lutut, tapi lebih sempurna, maka perempuan Islam hanya dia boleh menampakkan aurat dia kepada perempuan bukan Islam, ialah aurat dia seluruh badan yang dia kena tutup kecuali muka dengan tapak tangan. Maka itu saja yang boleh dia nampak. Dia macam seolah-olah kalau ada lelaki di sana. Maka dia kena tutup seluruh kecuali muka dengan tangan untuk bukan Islam. Dan bukan Islam ini pula dia boleh kita nampak selain daripada pusat lutut. Kalaulah bukan Islam ni, dia pakai pakaian menampakkan sesuatu atas pusat atau menampakkan sesuatu bawah lutut, kita tengok, maka hukum dia tidak haram. Tapi ini bagi kita perempuan. Orang perempuan dia boleh nampak dengan perempuan yang bukan Islam atas pusat, bawah lutut, itu tidak haram. Ataupun perempuan bukan Islam tengok pada kita Islam, maka kita jaga, kita lebih terhormat, maka kita hanya menampakkan muka dengan tapak tangan saja. Itulah yang lebih. Tapi kadang-kadang kita tengok hari ini yang bukan Islam cantik pakaian dia, dan yang Islam pula terbabas dengan pakaian terbalik dah. Itu yang kita minta supaya masalah ini dapat diatasi.